Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah 9 November bersama saya Adi Akmal Shahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Selangor cuti umum 18 November. Dan juga saliran air tersumbat, padi tenggelam. Susulan perkhidmatan transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya yang digantung 7 hari bermula hari ini. Rapid Rail menyediakan sebanyak 69 buah bas tambahan sebagai alternatif lain bagi menyokong bas perantara sedia ada. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Muhammad Azharuddin Maksah berkata, perkhidmatan bas tersebut adalah percuma. Menurutnya lagi 16 stesen yang terjejas adalah dari stesen Kelana Jaya hingga Ampang Park. Manakala perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya dari stesen Gombak ke stesen Damai serta stesen Lembah Subang ke stesen Putra Haik masih beroperasi. Rapid Rail telah mendapatkan kerjasama pakar teknikal dari luar negara untuk menyelesaikan gangguan kepada komponen elektrik sistem kawalan train automatik pada perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya di kawasan terjejas. Kerajaan Selangor memutuskan untuk memberikan rakyat negeri itu cuti umum sehari sebelum pilihan raya ke-15 pada Jumaat 18 November. Menteri Besarnya Datuk Seri Amiruddin Syari berkata dalam sidang media hari ini berkata keputusan itu dibuat selepas membuat pertimbangan pengundi bekerja dan menetap di Selangor dan perlu ke kampung halaman masing-masing untuk mengundi. Dengan tindakan kerajaan Selangor itu, Datuk Seri Amiruddin berharap Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut memberikan pelepasan sama kepada rakyat Malaysia. Langkah Selangor memberikan cuti umum pada 18 November nanti bagi memudahkan pengundi yang bukan rakyat di negeri itu untuk pulang mengundi di kampung masing-masing dengan lebih selesa. Selangor mempunyai bilangan pengundi paling ramai di seluruh Malaysia sebanyak 3.68 juta orang. Jabatan Imigresen menjangkakan tiada kesesakan luar biasa di kedua pintu masuk di Johor iaitu bangunan Sultan Iskandar BSI dan Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB menjelang dan pada hari pengundian PRU15 pada 19 November ini. Ia berikutan beberapa langkah penambahbaikan yang dilaksanakan sebelum ini akan siap sebelum tarikh pengundian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata pihaknya bersedia menerima dalam menguruskan kemasukan rakyat Malaysia untuk pulang mengundi dengan menempatkan 1,200 pegawai imigresen di BSI dan 670 di KSAB. Sebanyak 20 autogate lama yang berusia lebih 10 tahun telah diganti dengan yang baru. Saya tidak menjangka akan berlaku peningkatan yang begitu ramai seperti mana semasa perayaan Deepavali. Perayaan Deepavali melibatkan warga negara asing, warga Singapura yang masuk untuk melancong. Untuk tujuan mengundi cuma rakyat Malaysia. Dan kebanyakan mereka yang bekerja di Singapura ini, mereka melakukan perjalanan harian. 200,000 di BSI dan lebih kurang 100,000 di bangunan di KSAB. Beliau berkata demikian pada sidang media di BSI Johor Bahru. Jelas Datuk Seri Khairul Zaimi, kerja naik taraf ini dilakukan secara berfasa sejak 2021 bagi menangani kesesakan di kedua pintu masuk berkenaan. Susulan banjir kilat petang semalam di beberapa lokasi di Shah Alam, pihak Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA telah membuka tempat letak kenderaan bertingkat di Pasar Moden Taman Seri Muda untuk mangsa banjir meletakkan kenderaan mereka. Langkah berjaga-jaga itu juga memberi nafas lega kepada mangsa yang tidak perlu bimbang dengan kenderaan mereka jika banjir memburuk. Wartawan Syahira Sukri yang meninjau lokasi berkenaan ada laporannya. Penduduk di sekitar Taman Seri Muda yang saya temui berkata mereka gembira dengan alternatif pihak MBSA itu.
Pembukaan tempat letak kenderaan 3 tingkat itu sekurang-kurangnya dapat menyelamatkan kenderaan mereka. Sebab saya parking sini, sebab saya kerja sini, di Pasar Raya Minggu sini, sebab takut banjir. Semalam saya dengar berita dah dari Asroma ada. Dia kata ini bulan ni ada banjir. Semalam sudah ada banjir dekat sana. Saya ada tengok tu Facebook, ada orang hantar lah. Saya tengok boleh parking sini kereta. Saya baru bawa. Baik, sukalah. Ada barang sikit lah. Tu kain-kain, ada sikit barang jugalah. Letak dalam kereta lah. Sementara itu, peniaga pasar moden yang juga penduduk setempat, Abdul Hafiz berkata, mangsa banjir sudah pun menggunakan tempat letak kenderaan di pasar berkenaan sejak petang semalam. Jadi hujan tu start pukul 3. Memang agak lebat lah kawasan ni. Jadi diorang kalau yang mana yang rasa macam tak selamat, boleh larikan kereta kan, parking kat sini lah. Kalau gunakan tempat ni untuk keselamatan orang ramai, memang terbaik lah kan. Jangan guna untuk pasar je. Kalau macam emergency boleh lah guna untuk orang ramai. Sebab tempat ni memang sesuai, dia paling tinggi dekat sini. Dan saya sendiri berniaga kat sini pun, saya rasa kalau banjir sini selamat, saya akan lari sini. MBSA memaklumkan pembukaan parkir bermula semalam itu menerusi WhatsApp dan juga Facebook rasminya dan tiada tarikh khusus penutupan untuk mangsa banjir. Di parking lot Pasar Moden Taman Seri Muda ini masih ada kenderaan yang diletakkan sejak semalam di sini dan pada pagi ini tinjauan saya mendapati ada yang baru datang meletakkan kenderaan mereka di sini bagi langkah berjaga-jaga banjir pada musim ini kerana semalam sudah pun banjir sekitar Shah Alam. Dan kepada ketika ini saya berada di aras 3 parking lot dan saya mendapati sebanyak 80% parking lot di sini sudah dipenuhi oleh kenderaan warga Shah Alam. Syairah Sukri untuk Berita Al-Hijrah. Sejak bulan Ogos lalu, pesawah di Jerlun Kedah berdepan masalah saliran air yang tersumbat sehingga menyebabkan padi mereka tenggelam dan tidak menjadi. Masalah itu berlarutan sehingga ke hari ini. Apatah lagi dalam keadaan cuaca yang tidak menentu dan sering dilanda hujan pada musim pertukaran monsun hujung tahun. Rata-rata pesawah yang mengalami masalah tersebut bendang mereka terletak di Kampung Telaga Batu, Kampung Matangkung dan Kampung Kota di sekitar Jerlun. Dakwa pesawah tiada pihak berkuasa yang membuat kerja-kerja pembersihan sungai atau saluran air secara berkala. Akibatnya ia menyumbang kepada masalah tumbuhan dan semak dalam saluran tersebut serta diburukkan lagi dengan timbunan sampah sarap. Keadaan itu sekaligus menyebabkan benih padi yang ditabur mereka rosak dan terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi bagi membeli benih padi tambahan. Kawasan ni okey buat sawah tapi cuma tali ayak ya kurang memuaskan sebab ada sangkut dengan benda-benda yang sampah dengan tumbuhan kangkung, saluran dia jadi sempit. Jadi pihak MADA ni pun kita dah laporkan untuk semua untuk buat kerja cuci sungai ni. Hasil buat bendang ni macam terjejeh tu agak banyak jugalah. Sebab kita kadang-kadang kita tabur padi tak tumbuh. Lepas tu kena beli benih lain tabur. Dalam masalah sungai besar tak kering, tak surut. Bawah atas ni tak keluar. Kalau dia surut sana sini boleh lepi. Tak jadilah ni. Tak jadi. Besar ni tengok tu. Tepi ni tak apa dia boleh buang lah ni. Yang kami tengah tu. Kami dah tengah tu. Bukan tepi ni. Kalau dari jalan ni sebatu bila tu. Mada lebih kurang ni. Mada pada atas tu. PPK tu. Ya mainlah tengok sikit. Bawa peho main sekaru. Tangan sikit. Kan dah cuci betul. Tapi tak ada. Tak ada. Payah juga. Kadang-kadang kita pergi buat report. Dia kata nanti turun tengok sat. Ni dia sumbat tu sampah-sampah tu. Botol lah apa tu. Jadi padi tak jadi ya. Dia padi kalau ayak banyak tabuk tak mau nak tumbuh. Tambah mereka, jika masalah saliran air yang tersumbat ini tetap berterusan dan tidak diselesaikan segera, mereka bimbang tiada penghasilan pendapatan yang dapat dijana. Justru mereka berharap pihak berkuasa terutama pihak Lembaga Kemajuan Pertanian Muda atau MADA segera membuat pembersihan sungai dan parit secara lebih kerap.
Bertemu kembali. Penduduk Pulau Perhentian menggesa pihak kerajaan negeri mendengar suara rakyat untuk tidak meneruskan pembinaan resort atau hotel mewah di Teluk KK. Menurut penduduk, kawasan itu merupakan lokasi penduduk setempat beriadah selain tempat helikopter agensi kerajaan mendarat sekiranya berlaku kes-kes kecemasan. Butiran lanjut bersama wartawan Zaim Zamani. Difahamkan kawasan pantai Teluk KK yang rata sering menjadi lokasi penduduk setempat beriadah dan melakukan aktiviti bersama keluarga. Lokasi tersebut juga sering menjadi tempat agensi keselamatan melakukan latihan. Selain itu, pelancong juga sering dibawa ke Teluk KK untuk melakukan aktiviti snorkeling kerana airnya yang jernih. Kata penduduk, mereka bimbang apabila resort mewah dibangunkan di kawasan tersebut. Ia akan menjadi hak persendirian dan tidak boleh diakses orang awam. Malah agensi kerajaan dijangka perlu mencari lokasi baru untuk mendaratkan helikopter bagi sebarang misi kecemasan atau bantuan jika kawasan tersebut dibangunkan. Dia lain banyak lagi tak sudah tu betin tak sudah apa tak sudah. Rumah orang duduk baru tidak buat. Jangan cukup satu okey jangan. Beri kemudahan untuk orang pula dia tak ada sini nak mewah dia. Kereta bas tak ada. Beri kemudahan dia. Rumah masih lagi kurang 300 orang load lagi. Apa tempat rumah. Sedangkan tapuk dia ada dah. Pada bola tutup tengok tu. Tengok je tengok. Kita pantau. Beri lah kena rakyat. Dia tak ada istimewa. Sini hotu je dia beri. Saya senantiasa kalau Teluk K tu senantiasa tidak redha. Sebab kita di Teluk KK tu maknanya tersepu untuk buat main snorkeling. Sebab biasa bila orang buat apa kita nak pergi ajar orang snorkeling, nak berenang. Tapi apabila takut, bila dia kontrol, maknanya di bawah dia, mesti bila dia buat lebar, memang betul alih dia. Kata penduduk, mereka bukan menentang pembangunan. Namun pembinaan resort tersebut dilihat tiada keperluan. Oleh itu, mereka amat berharap kerajaan negeri membatalkan cadangan pembangunan itu. Nak beri ke dia, pak kita ni nak gerak mana? Sikit lagi, jangan sampai pek kat kita ni, tak ada pek dah anak-anak cucu saya kat lagi. Nak gerak mana? Tak sibuk kat orang. Haji boleh. Lagu mana pun nak saya juga. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Besut, Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman berkata, beliau cakna dengan bantahan tersebut dan akan terus membawa isu itu di persidangan Dewan Undangan Negeri untuk dibincangkan. Dan saya mohon dan merayu pihak kerajaan supaya dengarlah keluhan rakyat dan kalau boleh kaji semula dan kalau boleh batalkan perjanjian dengan syarikat mewah tersebut supaya tanah ini dikekalkan sebagai tanah awam. Ujarnya, projek di tanah seluas 42 hektar tersebut diluluskan kerajaan negeri pada 2021. Bantahan penduduk katanya semakin meningkat selepas papan tanda dilarang masuk dinaikkan di kawasan itu beberapa bulan yang lalu. Menurut Tengku Zaihan, projek bernilai RM500 juta itu juga ditentang penduduk kerana diserahkan kepada syarikat asing. Bagi penduduk di Pulau Perhentian, mereka tidak menentang pembangunan. Namun jika terlampau banyak pembinaan resort dan hotel mewah, mereka bimbang tiada lagi tanah untuk generasi muda di pulau itu. Selain itu, mereka juga tidak mahu isu-isu yang berlaku di resort-resort mewah di pulau-pulau lain yang menghalang penduduk sekitar untuk melakukan aktiviti terjadi di Pulau Perhentian. Laporan Zaim Zamani dan juru kamera Mazian Seman dari Terengganu untuk Berita Hijrah. Jalan sentiasa dalam proses selenggara. Itu antara keluhan pengguna jalan raya untuk ke Bandar Raub. Kawasan itu juga sering berlaku kemalangan dan kenderaan yang melaluinya mengalami kerosakan. Laporan wartawan Abdul Rahman Kunyo. Kondisi jalan raya yang teruk dan berlubang kerana muatan berat sering lalu di sini membuatkan jalan ini sentiasa perlu dibaik pulih. Namun, proses selenggara jalan itu sering terganggu kerana cuaca yang tidak menentu. Menurut pengguna jalan raya, mereka seringkali berhadapan gangguan jalan raya dari Sungai Ruan, Sungai Kelau ke Bandar Raub. Asalnya dia orang buat jalan ni, baru ni kan dia buat jalan. Lepas tu lama sangatlah ya. Jadi kita guna jalan tu, lama-lama guna banyak kereta yang pakai kan. Jadi jalan tu jadi berlubang lah. Tambah pula cuaca hujan pula kan. Lepas tu ada dah
buat tai yang baru. Cuma mungkin disebabkan cuaca hujan ke ataupun tanah tu lembik kan. Jadi dia cepat rosak balik ya. Terutama sekali di kawasan yang ada bukit, selepas Sungai Ruang tu ada bukit menurun tu kan. Jadi bahaya jugalah kepada motor-motosikal kan, kereta, sebab dia dalam jugalah lubang tu ya. Punca daripada rosak ni jalan lama yang rosak. Kemudian dia nak tukar jalan baru. Bila nak tukar jalan baru dia kena korek. Bila korek, sekarang tambah pula sekarang ni musim hujan. Sepatutnya kontraktor kena buat dengan pantas lah. Disebabkan lambat tu hari hujan, air bertakung itu yang jadi punca, jadi lubang-lubang tu jadi bahayalah pada orang awam. Sementara itu, calon Barisan Nasional Dewan Undangan Negeri DUN, Fazli Muhammad Kamal ketika ditemui berkata, beliau sentiasa cakna dengan suara-suara rakyat dan mengharapkan rakyat sentiasa bersabar dengan segala penambahbaikan dan kemajuan yang dilakukan. Memang ada rungutan dan di kebanyakan tempat, misalnya sekarang kita tahu kita tengah kerajaan tengah membina lebuh raya CSR, dan memang kita tahu ada di kawasan tersebut berlaku sedikit kesesakan apabila ada lencongan yang dilakukan oleh pihak kontraktor dan juga pihak JKR. Tapi kita sebagai rakyat kena memahami ini adalah proses sebelum nak menyiapkan satu projek jalan tu, misalnya memanglah ada sikit kesesakan, mungkin kita kena bersabarlah demi kemakmuran kita untuk jangka masa panjang. Yang CSR ni, kalau di kawasan Dong tu adalah sikit-sikit jalan di Sungai Kelau dan tu, tapi itu proses nak menurak dan membaiki jalan, dan kita sabar sikit. InsyaAllah bila siap tu okeylah, jadi ambil masa. Tambahnya, setiap aduan rakyat menjadi keutamaannya dan beliau sentiasa komited untuk mencari jalan penyelesaian. Jalan Sungai Ruang ke Sungai Kelai ini merupakan jalan utama ke Bandar Raub, dan hasil tinjauan saya mendapati kondisi jalan ini sangat berbahaya dengan mempunyai lubang-lubang dan membahayakan pengguna, terutamanya motosikal ketika hendak ke Bandar Raub. Dan hasil perjumpaan saya bersama dengan pengguna-pengguna jalan ini, mereka mengharapkan satu solusi yang terbaik agar perjalanan mereka ke Bandar Raub dalam keadaan selamat. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. 9 beranak rentung. Bertemu kembali. Seorang ibu bersama 6 anak dan 2 anak saudara maut dalam kebakaran walaupun pelbagai usaha dilakukan si bapa untuk menyelamatkan mereka. Insiden dikatakan berpunca daripada dapur kayu yang digunakan. Kebakaran berlaku di sebuah apartmen di Bandar Bursa. Ibu bersama 6 anaknya berusia 1 hingga 10 tahun dan 2 anak saudara berusia 11 dan 12 tahun berada di dalam rumah ketika kebakaran bermula. Suami mangsa yang pulang lewat selepas menghadiri pengebumian di Istanbul cuba menyelamatkan isteri dan anaknya yang berada di dalam rumah tetapi gagal kerana asap tebal. Datuk Bandar Alinul Aktas dalam tweetnya berkata, kebakaran itu mungkin berpunca daripada dapur kayu di dalam apartmen itu. Keluarga berkenaan adalah pelarian Syria yang menetap di Turkiye sejak 2017 dan baru berpindah ke apartmen berkenaan kira-kira sebulan lalu. Angka korban gempa bumi Nepal mengorbankan 4 kanak-kanak dan 2 dewasa, manakala 5 lagi cedera parah apabila beberapa rumah runtuh di daerah Barat Dopti. Gempa bumi itu turut menggegarkan New Delhi, namun tiada laporan kerosakan di sebelah India. Penyelamat terpaksa menggali runtuhan untuk mencari mangsa yang terselamat. Sekurang-kurangnya 2 orang lagi dilaporkan hilang. Nepal dalam pembangunan semula selepas 2 gempa bumi besar pada 2015 mengorbankan hampir 9,000 orang, memusnahkan seluruh bandar dan kuil berusia berabad lamanya dan menyebabkan kesan $6 bilion Amerika kepada ekonomi.
Rangka Tyrannosaurus Rex T-Rex yang ditemukan di South Dakota, Amerika Syarikat dijangka dijual pada harga $15 juta Amerika atau lebih 70.7 juta ringgit kepada lelongan di New York bulan depan. Fosil seberat 91 kg diberi nama Maximus itu dijual oleh seorang pemiliknya yang enggan dikenali. Ketua Sains dan Budaya Popular Sotheby's, Cassandra Hayton berkata, rangka dinosaur itu ditemukan pada 2020 dan tahun lalu di Harding County, South Dakota. Ia lokasi sama beberapa rangka T-Rex lain seperti Sue dan Stan ditemukan. Hayton memanggil kawasan itu ibu kota dunia untuk T-Rex. Kebanyakan daripada rangka T-Rex ini musnah dari semasa ke semasa akibat hakisan, tetapi pakar Sotheby's berkata tengkorak itu adalah penemuan utama. Fosil berukuran 2 meter itu berusia kira-kira 76 juta tahun dan masih mempunyai banyak tulang tengkorak luar dan gigi. Katanya 2 lubang tusukan besar di tengkorak adalah bukti pergaduhan besar, mungkin dengan satu lagi T-Rex. Selepas ini, perkembangan PRU15 di Pahang dan Kedah. Pahang menyaksikan pertembungan 205 calon bagi merebut 14 kerusi parlimen dan 42 kerusi DUN pada PRU15. Kali ini lebih 70% muka baharu dicalonkan bagi berdepan dengan perubahan landscape politik negara selain gelombang pengundi muda. Untuk perinciannya kita terus bersama Nazira Syaringat yang kini berada di Kuala Lipis. Nat, bagaimana situasi politik dan kempen di Kuala Lipis ketika ini, Nat? Baik, Assalamualaikum semua penonton Berita Al Hijrah dan saya membawa perkembangan dari Kuala Lipis Pahang sempena PRU15 dan sebelum saya ceritakan lebih lanjut tentang situasi politik khususnya di Kuala Lipis, suka saya nak kongsikan tinjauan saya sepanjang perjalanan ke Pahang bermula daripada Bentong hinggalah saya pergi ke Temerloh dan kemudian melalui Jerantut sehingga sampai ke Kuala Lipis. Apa yang saya boleh gambarkan, perang bendera agak tak semeriah seperti PRU14 tapi kempen yang dijalankan oleh calon-calon tetap rancak di mana mereka menjalankan kempen daripada awal pagi sehinggalah malam dengan pelbagai cara, antaranya dengan pergi ke pasar pagi, pergi ke kedai kopi, berceramah dan inilah waktu yang digunakan sepenuhnya oleh semua calon tempoh 14 hari untuk menarik kira-kira lebih 40,000 pengundi di Parlimen Lipis ini, Adi. Dan kalau kita lihat dari sudut situasi politiknya pula, seperti yang kita tahu bahawa Kuala Lipis ini adalah kubu kuat Barisan Nasional di mana pada PRU lepas calonnya yang juga Timbalan Menteri Luar Bandar iaitu Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad menang dengan majoriti lebih 6,000 di kawasan ini. Dan kali ini beliau masih lagi mempertahankan kerusi Parlimen Lipis pada PRU15 tapi bertembung dengan 3 calon baru daripada Parti Perikatan Nasional iaitu Datuk Muhammad Syahrul Osman, Aisyah Tun Abu Bakar daripada Pejuang dan Tengku Zulpuri Shah Raja Puji dari PH. Dan walaupun kita tahu bahawa ini adalah kubu kuat Barisan Nasional tapi saya jangkakan ia tidak dipandang remeh oleh Datuk Seri Abdul Rahman kerana melihat kepada landscape politik negara ketika ini yang nampaknya berubah dengan pelaksanaan undi 18 dan juga kewujudan parti gabungan baru seperti Perikatan Nasional dan juga GTA. Adi. Menerusi tinjauan, apa keperluan dan juga harapan warga Lipis terhadap wakil rakyat yang bakal dipilih nanti, Nat? Okey, baik. Tadi saya sempat berjumpa dengan anak muda di kawasan ini. Saya bertanyakan kepada mereka apa pilihan mereka, sama ada calon ataupun parti. Dan saya lihat ia seimbang di mana mereka beranggapan bahawa calon penting, parti juga penting. Kerana bagi mereka, kestabilan politik itulah yang mereka mahukan. Kerana bila
politik itu stabil, secara tidak langsung ia akan turut menstabilkan ekonomi kita, seterusnya membawa kepada kestabilan sosioekonomi rakyat. Itu satulah daripada kalangan anak muda. Dan saya tadi sempat ke Merapoh, iaitu di utara Kuala Lipis bersepadan dengan Gua Musang, dan saya ke kampung Merapoh dan melihat apa keperluan mereka, dan saya berjumpa dengan generasi kedua peserta LKPP, di mana mereka mengharapkan pembangunan semula rumah di situ untuk generasi kedua, kerana ketika ini mereka terpaksa tinggal di rumah ibu bapa mereka sehingga ada 2 hingga 3 keluarga kerana tidak mempunyai tanah untuk membina rumah di situ. Adi, secara umumnya di Pahang, bagaimana jangkaan perubahan landscape politik di sana? Okey, baik Adi. Secara umumnya, Pahang kita mempunyai 14 parlimen dan juga 42 kerusi DUN dengan penampilan 205 calon, dan pengundi dia besar juga, 1.13 juta pengundi. Dan kalau kita lihat pada PRU 14, 9 kerusi dimenangi oleh Barisan Nasional, dan di peringkat DUN pula sebanyak 25 kerusi. Kita boleh katakan 2/3 majoriti dimiliki oleh BN. Namun saya jangkakan BN tak memandang remeh tentang isu ini, walaupun mereka mempunyai kekuatan yang besar di sini, tapi mereka tidak memandang rendah kepada kebolehan ataupun strategi yang dijalankan oleh parti-parti yang lain, khususnya PN, GTA, PH dan juga parti-parti lain. Jadi saya kira di parlimen ini sendiri mempunyai kerusi tumpuan, kerusi panas, antaranya di Pekan, di mana kita menyaksikan bahawa pada PRU 14, Datuk Seri Najib Tun Razak telah memenangi kerusi Pekan dengan majoriti lebih 20,000. Jadi penyandangnya yang mempertahankan kerusi kali ini adalah calon baru, iaitu Datuk Seri Sheikh Muhammad Fuzi Sheikh Ali. Jadi kita jangkakan boleh ke atau Datuk Seri Sheikh Muhammad Fuzi ini boleh mengekalkan momentum yang telah dicapai oleh Datuk Seri Najib sebelum ini. Itu satu. Dan kedua, di Bentong. Kalau kita lihat sebelum ni, DAP memenangi kerusi itu, dan kali ini BM meletakkan Datuk Seri Leo Tiong Lai yang kalah pada PRU 14. Jadi mampukah Datuk Seri Leo Tiong Lai untuk menembus si tembok itu untuk merampas kembali kerusi yang dimenangi oleh DAP sebelum ini? Jadi sukar untuk kita jangkakan bagaimana landscape politik ekonomi politik ketika ini yang boleh mengubah pilihan rakyat di sini. Ya, baik Nat. Baik, terima kasih Nat. Langsung dari Kuala Lipis, Pahang. Baik, berita Al-Hijrah berehat seketika. Selepas ini kita tinjau perkembangan utara tanah air, iaitu di Kedah. Kita kembali selepas ini. Baik, jika tadi kita lihat landscape politik di Pahang, kali ini kita ke utara tanah air. Di Kedah, kempen hari kelima dilihat semakin rancak dengan calon melakukan ziarah dan menyantuni pengundi dari rumah ke rumah. Tidak terkecuali mereka turut mendengar keluh kesah penduduk. Butirannya kita terus ke Kuala Kedah bersama wartawan Siti Farida Busairi. Ida, siang tadi kabarnya Ida ada membuat tinjauan di sekitar Kuala Kedah kerana penduduk di sana berdepan masalah ketiadaan air. Jadi boleh Ida kongsikan lagi? Ya, betul tu Adi. Pagi tadi saya ada membuat tinjauan di sekitar Kuala Kedah dan sempat singgah di kampung Tok Pasai, di mana penduduk di sana mengadu kepada saya bahawa rumah mereka tidak mendapat bekalan air. Bekalan air di rumah mereka ibarat sat ada, sat tak ada. Tapi lebih pada tak ada. So masalah bekalan air ni dah berlarutan bertahun lamanya, dan kadang dalam sehari itu kata mereka hanya 2 kali sahaja mereka mendapat bekalan air. Lepas tu terputus hingga mereka terpaksa menyimpan air dalam botol-botol atau bekas-bekas besar. Kata penduduk kalau air ada pun tekanannya sangat rendah sehingga mereka terpaksa menggunakan pam. Masalah ini tentunya mengganggu rutin harian mereka. Rutin harian seperti mereka seperti memasak, membasuh pakaian, berwuduk. Bak kata mereka, masalah air ni sungguh haru hai. Baik, Ida.
sebelum ini Farida sempat ke Jerlun untuk menjenguk golongan pesawah di sana yang bendang mereka mengalami masalah saliran air tersumbat. Jadi boleh Ida jelas lebih lanjut? Kalau di Kuala Kedah tadi tak ada ayak, dekat Jerlun pula terlebih ayak. Sampaikan benih padi yang ditabur oleh petani di sana tidak menjadi dan terpaksa menanggung rugi. Masalah ini menurut pesawah di sana berpunca daripada air sungai yang tidak dibersihkan sehingga saliran air tersumbat dan sampah sarap banyak tertimbun. Akibatnya benih padi yang ditabur pesawah musnah dan mereka terpaksa mengeluarkan kos ekstra untuk membeli benih padi yang baru. Masalah itu semakin buruk akibat hujan yang kerap turun ketika ini kerana musim monsun pada hujung tahun. Baik Ida, dengannya di Kuala Kedah ada calon yang bertanding menggunakan gelaran Mak Teh. Jadi mendekati dan menawan hati pengundi. Jadi mungkin Ida boleh, siapakah calon yang dimasukkan itu, Ida? Ya, benar tu Adi. Jika diperhatikan di sepanjang tepi-tepi jalan kawasan Parlimen Kuala Kedah, saya mendapati terdapat banyak poster-poster yang memaparkan wajah satu-satunya calon wanita tunggal dari BN iaitu Datuk Dr. Mashita Ibrahim yang membuat comeback dengan tagline Mak Teh. Dan saya sempat bertemu beliau sendiri pada petang tadi dan bertanyakan mengenai perkara ini dan kata calon otai itu beliau ingin menggelarkan dirinya dengan panggilan mesra Mak Teh kepada penduduk Kuala Kedah. Ini kerana kata Datuk Dr. Mashita sebagai mak, tentunya setiap keperluan, kemahuan dan juga masalah penduduk yang dianggap sebagai anak-anak wajib untuk beliau penuhi sekiranya diberikan mandat dalam PRU 15 nanti. Baik Ida, terima kasih atas laporan anda langsung dari Kuala Kedah. Terima kasih Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Terus bersama kami setiap hari untuk mengetahui perkembangan terkini PRU 15. Jangan lupa kami juga berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk lagi kepuasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adik Kemal Syarum. Assalamualaikum dan selamat malam.